Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Yang dihormati, barisan hakim yang pastinya menjadi teraju kebenaran, ahli-ahli panel yang pastinya akan sentiasa gigih melontarkan idea dan sedang hadirin yang dihormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah. Okey. Alhamdulillah. Bersyukur kita ke Adat Ilahi kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama dalam forum hari ini. Walaupun hanya di alam maya serta bersituasikan pandemik COVID-19 yang melanda seluruh negara, kita masih mampu untuk melakukan forum ini. Saya Nursuhaini Fitria binti Sulaiman sebagai moderator forum pada hari ini. Baiklah, sebelum saya memulakan perbincangan pada hari ini, ingin saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita kepada anda. Okey, bersama saya hari ini adalah 3 orang ahli panel yang tidak asing lagi. Ahli panel yang pertama yang segar iaitu Saudari Nurin Alia binti Zamri yang merupakan anak jati Kuala Terengganu. Selamat datang saya ucapkan kepada saudari dan apa khabar? Alhamdulillah, saya sihat. Terima kasih kepada moderator. Okey, seterusnya kita beralih kepada ahli panel yang kedua yang bergaya iaitu Nurjana binti Isyam yang berasal dari Kuala Johor. Selamat datang saudari, apa khabar? Khabar baik. Terima kasih kerana menjemput saya. Okey, kita beralih pula kepada ahli panel kita yang terakhir. Nampak pemalu tapi petah berkata iaitu saudari Puteri Khairisa Nabila binti Rosan yang berasal dari Melaka. Selamat datang dan apa khabar saudari? Terima kasih kerana menjemput saya. Khabar baik, Alhamdulillah. Okey, sebelum saya memulakan perbincangan ini, izinkan saya mengupas sedikit tentang tajuk forum kita hari ini iaitu Khalifah Abdul Malik Ibn Marwan. Okey, penghujung pemerintahan Ali Ibn Abi Talib, umat Islam ni dia terpecah menjadi 3 kekuatan politik iaitu Syiah, Muawiyah dan Khawarij. Keadaan ini tidak mendatangkan sebarang keuntungan kepada Ali dan mengakibatkan kedudukan beliau semakin lemah. Sementara kedudukan Muawiyah semakin kuat. Tahun 40 Hijrah, Ali Ibn Abi Talib telah dibunuh oleh salah seorang Khawarij. Okey, setelah Ali Ibn Abi Talib ni, dia wafat, tempat beliau digantikan oleh anaknya iaitu Hasan. Tetapi penduduk Kufah tidak menyatakan sokongan terhadap beliau dan mengakibatkan beliau semakin lemah dan seterusnya menjadikan Muawiyah semakin kuat. Okey, satu perjanjian damai telah dilakukan atau dimeterai antara Hasan dan Muawiyah meninggalkan kedudukan khalifah untuk Muawiyah pada tahun 41 Hijrah supaya pertumpahan darah yang terjadi ni tidak sia-sia. Perjanjian tersebut menyatakan umat Islam ni dalam satu kepimpinan politik iaitu di bawah kepimpinan Muawiyah Ibn Abi Sufyan. Tahun tersebut dikenali sebagai tahun Al-Jamaah iaitu tahun persatuan dalam sejarah. Ia menjadi satu tanda bahawa umat Islam ni telah menyepakati dengan sanjungan bahawa mempunyai hanya satu orang khalifah saja. Di sisi lain pula, penyerahan tersebut menjadikan Muawiyah ni sebagai pemerintah mutlak dalam Islam. Maka berakhirlah sistem demokrasi yang diamalkan semasa Khulafa' ar-Rasyidin dan dimulai pula dengan kekuasaan Bani Umayyah dalam sejarah politik Islam yang bersifat keturunan. Ketika pra-Islam, sebagai kaum Quraisy, Bani Umayyah dan Bani Hashim ni dia sering bersaing untuk menduduki ke tata kepimpinan. Bani Umayyah ni dia lagi mahir dalam bidang pemerintahan dan perdagangan. Dengan demikian mereka ni lagi banyak menguasai bidang ekonomi berbanding dengan Bani Hashim. So Bani Hashim ni dia bersifat sederhana dalam bidang ekonomi tapi kebanggaan diorang tu adalah rasul yang terakhir iaitu yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari keturunan mereka iaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika agama Islam mulai berkembang dan mendapatkan pengikut, Bani Umayyah ni dia rasa bahawa kekuasaan dan ekonomi mereka terancam. Jadi Bani Umayyah ni dia menjadi penentang utama terhadap perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Sufyan Ibn Al-Harb merupakan salah seorang dari keturunan Umayyah yang seringkali menjadi ketua dalam beberapa siri peperangan melawan Bani Hashim. Okay, selepas Islam menjadi kuat dan berjaya menguasai Mekah, Abu Sufyan ni serta pengikut dia orang menyerah kalah. Okay, antaranya adalah Muawiyah Ibn Abi Sufyan yang kemudiannya seperti yang kita tahulah dia memeluk Islam. Sebagaimana penduduk Mekah yang lain. Selepas Khalifah Ali Ibn Abi Talib wafat, Muawiyah Ibn Abi Sufyan ni begitu mudah memperoleh pembaitan dari umat Islam iaitu sebagai khalifah yang kelima pada tahun 41 Hijrah.
Okey, lantas membentuk sebuah kerajaan yang baru iaitu Daulah Bani Umayyah. Kekuasaan Bani Umayyah ni dia berlangsung selama 90 tahun. Ibu kota negara telah dipindahkan oleh Muawiyah dari Madinah ke Damsyik, tempat beliau menjadi gubernur sebelum ni. Okay, Daulah Bani Umayyah ni telah berpusat di Damsyik dan dipimpin oleh 14 orang khalifah yang dimulai dengan Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Baiklah, saya pergi ke soalan yang seterusnya. Soalan saya kepada panel pertama. Seperti mana yang kita ketahui, Khalifah Abdul Malik bin Marwan ni merupakan seorang tokoh yang sangat terkenal dan hebat ketika baginda memerintah. Bolehkah saudari menjelaskan sedikit mengenai peristiwa yang terjadi semasa Khalifah Abdul Malik bin Marwan ni memerintah? Silakan. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Antara peristiwa yang berlaku semasa Khalifah Abdul Malik bin Marwan memerintah ialah yang pertamanya pemberontakan Abdul Rahman ketika mana Hajjaj menjadi gubernur Iraq mengawal Abdul Rahman untuk menyerang negara Turki pada tahun 81 Hijrah. Dan beliau ini berjaya mencapai banyak kemenangan. Kemudian beliau menyatakan penolakannya kepada Hajjaj dan Abdul Malik. Lalu beliau memerangi Hajjaj dan berjaya membawa Iraq di bawah kekuasaannya. Namun selepas itu, wilayah timur berjaya dikuasai oleh Abdul Rahman kecuali Khurasan. Maka berlakulah peperangan di antara Abdul Rahman dengan penyokong-penyokong pemerintahan Bani Umayyah. Dan akhirnya Abdul Rahman telah dikalahkan dan beliau juga melarikan diri sekitar tahun 82 Hijrah, lalu telah dibunuh pada tahun 85 Hijrah. Ramai ulama yang mengikuti gerakan Abdul Rahman telah dibunuh oleh Hajjaj. Di antaranya ialah Sa'id ibn Jubair. Seterusnya ialah peristiwa kedua pula, ialah Hajjaj ibn Yusuf As-Saqafi yang merupakan orang yang paling terkenal di kalangan mereka yang rapat dengan Abdul Malik dan sekaligus menjadi gubernur yang paling masyhur dalam sejarah Islam. Beliau dikenali sebagai seorang yang sangat suka berpolitik, cerdas, ganas dan dalam masa yang sama beliau juga seorang yang kejam ketika beliau berada dalam keadaan hak dan bukan hak. Maka Hajjaj ibnu Yusuf As-Saqafi ini adalah seorang yang pemimpin yang memerangi Mus'ab ibnu Zubair yang kemudiannya membawa Iraq di bawah penguasaan Bani Umayyah. Setelah itu, Hajjaj ni telah diperintahkan oleh Abdul Malik bin Marwan untuk memerangi Abdullah ibnu Zubair dan menakluk Hijaz. Beliau berhasil membunuh Abdullah ibnu Zubair dan menakluki kawasan Hijaz. Seterusnya, beliau telah diangkat menjadi gubernur Hijaz. Namun apabila berlakunya krisis di Iraq, Abdul Malik ibn Marwan telah menjadikan Hajjaj ibn Yusuf As-Saqafi sebagai gubernur. Beliau menggunakan segala kaedah dan cara kekerasan dan kekejaman bagi memerangi masyarakat Iraq sehingga mereka menjadikan Iraq sebagai sebuah negara yang stabil. Pengaruhnya itu meliputi semua kawasan timur secara keseluruhannya. Hajjaj memiliki peranan yang sangat besar dalam menghapuskan segala rintangan yang dihadapi oleh pemerintahan Bani Umayyah. Kekerasan yang diamalkan itu menjadi satu kepastian bagi beliau demi mencapai keamanan dan kedamaian untuk negara. Yang terakhirnya adalah peristiwa yang ketiga, apabila puak Khawarij mencapai kemajuan di Iraq dan Jazirah Arabia. Namun begitu, Panglima Perang Bani Umayyah telah berjaya menakluk mereka dan menghapuskan sebahagian besar dari mereka. Pemimpin Khawarij yang terkenal pada tempoh ini ialah Khatari ibnu Fuja'ah dan Syabab ibnu Asy-Syaibani. Jadi saya rasa setakat itu saja perkongsian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Nurin Alia atas penjelasan beliau sebentar tadi berkenaan peristiwa penting semasa Khalifah Abdul Malik bin Marwan memerintah. Okay, yang ada pada pandangan saya merupakan penjelasan yang terperinci dan menarik daripada Saudari ahli panel pertama. Okay, saya tertarik dengan satu nama yang Saudari sebutkan tadi iaitu Hajjaj ibnu Yusuf As-Saqafi
yang sememangnya beliau sangat terkenal dengan menggunakan segala kaedah dan cara kekerasan serta kekejaman bagi memerangi masyarakat Iraq sehingga menjadikan Iraq sebagai sebuah negara yang stabil. Seterusnya, saya ingin beralih kepada panel yang kedua. Memang kita tidak nafikan bahawa setiap khalifah mempunyai peranan dan tanggungjawab masing-masing dalam mengurus tadbir sebuah negara. Para khalifah berusaha membawa kemajuan dalam setiap aspek yang dibina. Kemajuan-kemajuan inilah yang membawa atau memperkenalkan sebuah kerajaan di mata dunia. Oleh itu, apakah dasar ataupun sumbangan Khalifah Abdul Malik bin Marwan kepada Daulat Umayyah dalam menegakkan sebuah kerajaan yang teguh serta utuh? Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Moderator kita yang telah memberi saya peluang untuk berkata-kata dalam forum ini. Baiklah, saya akan bercerita mengenai serba sedikit dasar dan sumbangan Khalifah Abdul Malik bin Marwan ketika pemerintahannya. Okey, Abdul Malik bin Marwan telah melaksanakan beberapa dasar untuk mengembangkan dan memajukan sistem pentadbirannya di sana. Antaranya yang pertama adalah dasar Arabisasi, iaitu menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa rasmi dalam pentadbiran di seluruh wilayah Bani Umayyah. Seperti yang kita tahu, sebelum kerajaan Bani Umayyah, masyarakat semasa pemerintahan Khalifah Umar Al-Khattab menggunakan bahasa negeri masing-masing, dan ini menyebabkan kesukaran kerana bahasanya tidak selaras. Oleh itu, Abdul Malik bin Marwan telah menggunakan dasar ini untuk diguna pakai kerana bahasa yang digunakan dalam aktiviti kerajaan di daerah pada masa sebelum tu bukan bahasa Arab. Macam contoh Parsi, Syria dan Mesir yang bergabung semasa Khalifah Umar menggunakan bahasanya yang tersendiri. Dasar ini merupakan dasar pertama yang telah diterapkan pada bahasa rasmi pemerintahan. Dasar ini mula dilaksanakan di Syria dan Iran, kemudian berkembang ke Mesir dan juga Parsi. Seterusnya, dasar yang kedua adalah Abdul Malik bin Marwan telah menggantikan mata wang dan mencetak mata wang dengan kerap. Beliau telah keluarkan jenis mata wang sebagai rasmi Islam itu. Seperti yang kita tahu, sebelum mata wang ini dicetak, umat Islam menggunakan mata wang dari negara-negara bukan Islam. Okey, mata wang Islam ini diperbuat daripada emas, iaitu dinar, perak iaitu dirham, dan gangsa iaitu plus atau flus. Salah satu isinya tertulis dalam kata-kata La ilaha illallah dan isi lainnya ditulis dengan nama Khalifah. Mata wang Islam yang baru ini menghilangkan simbol Kristian. Untuk tujuan itu, Khalifah Abdul Malik bin Marwan telah mendirikan sebuah kilang bagi mencetak wang di Damsyik. Matlamat utama dalam ekonomi mata wang ini adalah untuk membebaskan negara Islam dari menggunakan mata wang asing. Seterusnya, menyatukan seluruh umat Islam dengan satu mata wang sahaja. Setelah terdapat pelbagai mata wang yang dicetak atau dikeluarkan oleh gubernur-gubernur yang lain. Akhir sekali, hanya kerajaan sahaja yang berhak untuk mengeluarkan mata wang supaya tidak ada pencampuran mata wang kerajaan Islam yang lain. Abdul Malik bin Marwan telah mengeluarkan dinar Islam pertama pada tahun 76 Hijrah bersamaan 696 sehingga 697 Masihi. Dinar Islam ini bernilai 1 mihqal dan ringan sedikit daripada dinar Rom, iaitu 4.5 gram berbanding dinar Byzantium iaitu 4.55 gram. Lambang-lambang yang tidak Islami juga turut diganti seperti teraan salib pada mahkota. Seterusnya, dasar yang ketiga adalah pembaharuan dalam pelbagai penulisan Arab. Ini kerana berdasarkan penilaian terdapat dua kelemahan dalam bahasa Arab. Yang pertama adalah bahasa Arab hanya mengandungi huruf konsonan yang dapat disebut dalam beberapa vokal sahaja. Hal ini menyukarkan orang bukan Arab untuk menyebutnya.
Kedua, beberapa huruf Arab memiliki bentuk yang sama. Antaranya da dan ta. Dan juga yang lainnya. Maka Hijaz Ibn Yusuf As-Saqafi iaitu salah seorang gubernur Abdul Malik yang sangat mahir dalam tulisan Arab telah memperkenalkan huruf vokal dan menggunakan titik untuk membezakan beberapa huruf dan bentuk yang sama dalam menyempurnakan tulisan Mushaf Al-Quran. Seperti kita tahu sebelum Hijaz Yusuf melakukan titik, meletakkan titik, huruf tersebut masa tu tidak ada titik. Jadinya dia menyukarkan orang bukan Arab untuk mengenal pasti huruf tersebut adalah huruf apa. Pembaharuan yang dilakukan oleh Khalifah Abdul Malik Ibn Marwan dan juga Gubernur Hijaz Ibn Yusuf As-Saqafi menjadikan bahasa Arab lebih sempurna, pada masa yang sama menghilangkan kesulitan kepada pembaca yang luas di kalangan orang bukan Arab. Seterusnya yang keempat adalah dasar perkembangan sistem pos. Abdul Malik telah berusaha mengembangkan sistem pos yang telah dibina pada zaman Umayyah Ibn Abi Sufyan. Sistem pos ini menghubungkan bandar-bandar wilayah dengan pusat pentadbiran pusat. Pegawai pos menggunakan kuda untuk menjalankan tugas, terutama dalam tugas menyampaikan maklumat penting dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan wilayah. Selain itu, Khalifah juga mendirikan beberapa kuarter baru. Antara kuarter terpenting adalah Al-Wasit di antara orang Iraq yang lebih rendah. Penubuhan kuarter ini bertujuan untuk mengawal kemunculan gerakan huru-hara di wilayah Iraq. Seterusnya, dasar yang kelima adalah menubuhkan Mahkamah Agung. Institusi ini ditubuhkan untuk menuntut pegawai tinggi negara yang melakukan penipuan atau tindakan yang merosakkan bangsa dan negara atau bertindak sewenang-wenangnya terhadap rakyat. Jadinya rakyat mendapat satu hak untuk mereka menyatakan ketidakpuashatiannya kepada beberapa gubernur ataupun pegawai yang telah melakukan perkara yang tidak sewajarnya. Seterusnya, yang keenam adalah pembaharuan dalam sektor keuangan sehingga semasa pemerintahan Abdul Malik ni umat Islam hanya diwajibkan untuk membayar zakat dan membebaskan dari bayaran kharaj dan jizyah. Disebabkan dasar ini telah mendorong orang bukan Islam untuk memeluk Islam. Dengan cara ini, mereka dapat dibebaskan dari tanggungjawab untuk membayar kharaj dan juga jizyah. Selepas itu, selepas saja meninggalkan Islam, memasuk Islam, mereka telah meninggalkan ladang mereka untuk mencari nafkah di bandar-bandar besar sebagai tentera. Hal ini telah menimbulkan masalah dalam ekonomi negara kerana penukaran agama menyebabkan pengurangan sumber pendapatan negara daripada sektor cukai. Sebaliknya telah meningkatkan tentera Islam dalam kalangan kaum Malawi dan memerlukan dana subsidi yang lebih besar. Untuk mengatasi masalah ini, Khalifah Abdul Malik telah mengembalikan beberapa tentera Islam di dalam profesional asalnya, iaitu sebagai petani, dan menugaskan mereka untuk membayar sejumlah kewajipan sebelum mereka memeluk Islam, iaitu kewajipan mereka untuk membayar kharaj dan juga jizyah. Keputusan Abdul Malik bin Marwan ini telah mendapat tentangan daripada kaum Mawali kerana terdapat ketidakpersetujuan daripada mereka. Disebabkan ketidakpuashatian ini, mereka akhirnya telah menyokong propaganda Abbasiyah untuk menggulingkan Daulah Bani Umayyah. Baiklah, setakat itu saja penerangan saya tentang dasar-dasar yang digunakan oleh Abdul Malik bin Marwan ini untuk membangunkan atau memajukan negara Islam dan dipandang tinggi oleh masyarakat bukan Islam. Sekian saja, terima kasih. Terima kasih kepada panel kedua kita.
Sekarang, sudah terang lagi bersuluh bahawa dasar-dasar yang dilakukan atau diwujudkan oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan ni telah membawa kebaikan kepada kawasan jajahan dan masyarakat yang ditakluki baginda. Okey, beralih pula kepada soalan yang seterusnya. Apakah jasa yang telah dilakukan Khalifah Abdul Malik bin Marwan semasa baginda memerintah? Dan bagaimana pula akhir kehidupan seorang tokoh ini? Silakan. Okey, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab. Jasa kepimpinan Abdul Malik Ibn Marwan ialah mempertahankan kelangsungan Daulah Umayyah. Beliau juga menciptakan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pentadbiran negeri. Beliau juga menyempurnakan mushaf Al-Quran serta mengendalikan kawasan yang berada dalam cengkraman orang bukan Islam. Beliau juga telah menyusun pentadbiran negara untuk mengumpulkan dan memeriksa dokumen penting milik negara. Seterusnya dalam melantik orang yang berwibawa untuk menjawat jawatan Gabenor dan pemerintah di kawasan yang dianggap penting serta mengurangkan gangguan dan ancaman dari sekumpulan orang yang memartabatkan martabat negara. Itu yang jasa Khalifah Abdul Malik. Okey, saya pergi kepada akhir pemerintahan Abdul Malik. Macam kita tahu, Abdul Malik Ibn Marwan ni meninggal pada bulan Syawal 86 Hijrah sewaktu beliau berusia 60 tahun. Jawatan beliau telah digantikan oleh anaknya iaitu Al-Walid Ibn Abdul Malik. Beliau meninggalkan landasan kekuasaan yang sangat kuat untuk memperbentukkan sebuah daulah yang dihormati oleh dunia. Sejawat kemudian mengenalnya sebagai Abdul Muluk atau Bapa Raja kerana keempat-empat puteranya iaitu Al-Walid, Sulaiman, Yazid II dan Hisham adalah khalifah Daulah Umayyah yang membawa daulah ini mencapai ke zaman kegemilangan. Abdul Malik meninggalkan karya-karya yang terbesar di dalam sejarah Islam. Beliau telah memerintah selama 21 tahun 8 bulan dan semasa pemerintahannya beliau menghadapi sengketa dengan Khalifah Abdullah Ibn Zubair. Hikmah dari Khalifah Abdul Malik ialah semangat juang dalam mempertahankan sesuatu negara atau wilayah atau suku. Yang kedua, memperhatikan kelangsungan atau kesejahteraan hidup dengan memperbaiki fasiliti negara. Yang ketiga, fasiliti negara bertujuan untuk memakmurkan rakyat agar rakyat ni dapat hidup dengan selesa. Yang ketiga, memudahkan seluruh umat Islam untuk membaca sebuah kitab suci dengan menyempurnakan mushaf Al-Quran. Yang keempat, selalu bersemangat dalam menyebarkan dan menjaga agama Islam. Yang kelima, tidak melakukan sesuatu perkara dengan emosi. Yang keenam, bersikap adil sesama manusia sehingga tidak memiliki sikap pendendam. Dan yang terakhir ialah dapat menerima kritikan daripada orang lain. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada saudari Puteri Karunnisa di atas penjelasan sebentar tadi berserta dengan hikmahnya. Okey, demikian tadi rumusan perbincangan daripada semua ahli panel kita mengenai Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Secara tuntasnya, sejarah kehidupan Abdul Malik bin Marwan ini telah membuktikan bahawa beliau banyak memberikan sumbangan dalam tamadun Islam sehingga berkembang dengan pesatnya. Hal ini dapat dibuktikan melalui beliau banyak melakukan pembaharuan semasa zaman pemerintahannya. Antaranya ialah mengeluarkan mata wang emas, mengumpul kembali mushaf Uthman, mewujudkan sistem birokrasi yang dianggotai oleh keluarga Marwan dan menubuhkan pasukan tentera khas sebagai tentera kerajaan. Pada zaman pemerintahan beliau, Kubat Al-Sakhra dibina di Baitul Maqdis. Oleh itu, remaja kini perlulah mencontohi Abdul Malik bin Marwan dalam kehidupan. Hal ini demikian kerana untuk mengelakkan remaja daripada melakukan perkara yang tidak berfaedah serta terlibat dengan gejala sosial yang kini semakin berleluasa dalam kalangan mereka. Dengan harapan bahawa kajian ini mampu untuk memberikan kesedaran kepada semua pihak agar masyarakat kini tidak berada dalam kesesatan dan mampu untuk membentuk model insan yang cemerlang dari segi aspek rohani, jasmani dan intelektual. Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel kita kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing pada hari ini. Moga apa yang kita dapat hari ini tidak hanya sekadar masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Nampaknya masa amat mencemburui kita
Sebelum berakhir, saya berharap semua orang dapat menjadikan Khalifah Abdul Malik bin Marwan sebagai idola dalam kehidupan semua. Saya sudahi forum kita dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.